Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi asid amino, ya, yang mana asid amino ni pada asasnya ialah daripada protein. Ya. Jadi protein kalau dalam sistem penghadaman manusia, haiwan atau manusia, okey, protein hasil akhirnya ialah dari protein jadi asid, jadi asid amino. Jadi asid amino dalam sistem manusia dan haiwan ialah berfungsi sebagai pengganti sel. Maksudnya bila sel sudah musnah, dia akan digantikan, penggantinya ialah asid amino. Ada ke proses lah. Jadi kesimpulannya untuk tumbuh sarang. Sebenarnya dalam proses itu, walaupun dalam proses dalam manusia dan juga tumbuhan adalah hampir sama. Tumbuhan juga perlukan juga protein. Tetapi bukan protein dalam bentuk setelah protein telah dalam bentuk asid amino. Okay. Jadi kekerapan guna asid amino dia oleh kerana untuk tumbuh sarang, jadi dia tidak sekerap dengan penggunaan kekerapan hasil daripada nitrogen. Okey. Nitrogen ialah daripada untuk tumbuh sarang daun. Jadi asid amino ni boleh juga kita kekerapan digunakan dalam setahun sekurang-kurangnya 4 kali. 4 kali. Sama ada dalam bentuk semburan atau bentuk siraman. Kalau tadi kandungan yang penggunaan asid amino yang terus, tetapi bila asid amino dalam bentuk sebatian, dalam bentuk campur sebatian contohnya dalam baja. Okey, asid amino dalam baja, sebatian baja. Apa jenama lah? Sama ada organik ataupun semi organik. Contohnya keluaran sejentar. Dia semi organik. Asid amino yang dalam dalam baja jenama Isabion tu, dia kita gunakan agak lebih kerap daripada penggunaan asid amino saja. Jadi boleh kita pakai sebulan sekali pun tak apa, ataupun 2 minggu sekali. Ini pula contoh baja atau baja semi organik atau organik yang mengandungi asid amino. Baja jenis ini dalam bentuk pepejal lah, bentuk butiran. Kalau tadi Isabion dalam bentuk cair, dan ada juga asid amino dalam bentuk butiran. Butiran ini bagi jenama ini ialah argimino. Okay. Jadi dia ambil daripada perkataan asid amino tu, dia ambil perkataan perkataan argimino ni daripada itu jenama je lah. Jenama penjenamaannya. Okay. Ini juga kalau menggunakan baja ataupun baja yang dalam bentuk butiran, kira kita kena terlalu berawas. Kita selalu terlebih juga boleh merosakkan pokok. Sedangkan kalau pakai larutan, kalau terlebih dia kurang merosakkan pokok. Dalam bentuk butiran ni disarankan jangan bubuh lebih, itu je. Okay. Biar kerap, kekerapannya banyak kali tapi kuantitinya sikit saja. Kerapannya maksimumnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Maksud sebulan 2 kali lah. Tapi yang baiknya, yang reuse tu kalau oleh kerana segi segi upah kerja, tak boleh buat terlalu kerap. Jadi biasa kita buat 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi kalau kita mampu buat 2 minggu sekali, atau untuk racun dalam bentuk larutan, tapi bagi untuk ini, kalau yang baiknya, yang saya syorkan lah, kita syorkan ialah sebulan sekali. Tapi kuantitinya adalah minimum. Penggunaan asid amino dalam bentuk larutan, mediumnya banyak. Mula dari daun, dahan, batang dan akar. Okay. Sedangkan asid amino yang daripada butiran
Dia medium je lah, tanah je lah. Jadi asid amino dalam dari hasil daripada protein. Protein ini asas protein, fungsi protein ialah untuk menggandakan sel. Penggandaan sel ini kita apply kan, kita gunakan salah satu je lah, bukan sekadar asid amino saja. Tapi yang mainnya, yang utamanya lah asid amino. Bagi durian, bila kita buat analisa, ada durian mengandung mengandungi lebih banyak pada karbohidrat, iaitu gula, tetapi ada sedikit, kuantiti yang sedikit ialah protein. Sebab itulah dalam penggunaan asid amino dalam durian ialah ia membekalkan protein kepada durian. Jadi tidak hairan kalau kita makan durian banyak, boleh menggemukkan badan.